A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey, baik. Di dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang kewujudan dua sistem mahkamah di Malaysia, kebaikan dan keburukan. Okey, sebelum itu nama saya Muhammad Hafiz bin Umar Rashid, I17302523. Okey, kita terus kepada pengenalan. Islam merupakan agama yang lengkap meliputi setiap aspek kehidupan manusia, termasuklah aspek kehakiman. Secara pengetahuannya, kita mengetahui Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah lengkap dari segi segala setiap aspek. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan para nabi adalah untuk menyelesaikan perselisihan yang berlaku di kalangan manusia dengan berpadukan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terisi di dalamnya berbagai aspek dan terutamanya perundangan. Secara kita mengetahuinya, di dalam aspek kehakiman ini adalah amat penting bagi menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman yang dilakukan oleh manusia sendiri. Manusia ni, secara amnya kita tahu, manusia ni mesti akan ada melakukan kesilapan yang kita tak jangka. Sama ada membunuh, merompak, mungkin atas sebab-sebab tertentu, sebab kesusahan. Apabila adanya perundangan ini, kita mampu menghukum dan menyedarkan mereka daripada melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 213 yang bermaksud, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbulnya perselisihan, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihan. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nama saya Muhammad Hafiz Muhammad Jamil, nombor matrik I191034776. Okey, saya akan sambung orang panggil part 2 untuk pengenalan Mahkamah Malaysia. Okey, seperti mana kita tahu, di negara Malaysia secara khususnya mengamalkan sistem dualism undang-undang. Apa itu dualism undang-undang? Dualism undang-undang ni adalah mempunyai dua aliran, iaitu satu aliran melibatkan undang-undang sivil melalui mahkamah sivil. Yang kedua, satu aliran lain mengadili perkara berkaitan dengan undang-undang Islam melalui mahkamah syariah. Seterusnya, Mahkamah Malaysia ni telah wujud pada tahun lamanya, pada zaman Tanah Melayu. Pada ketika itu, Tanah Melayu mempunyai satu sistem mahkamah sebelum campur tangan British, iaitu Mahkamah Qadi atau Mahkamah Syariah. Pada ketika itu, undang-undang yang dipakai adalah undang-undang Islam dan Raja Melayu adalah ketua hakim dan dibantu oleh mufti-mufti. Selanjutnya, selepas zaman Tanah Melayu, setelah British datang, British telah memperkenalkan enactment Mahkamah 1919 dan Ordinan Mahkamah 1948. Hasil daripada memperkenalkan enactment Mahkamah 1919 dan telah menyebabkan Mahkamah Qadi ini diletakkan kedudukan kedua terakhir dalam susunan tersebut pada ketika itu. Dan hasil daripada Ordinan Mahkamah 1948 pula menyebabkan kerosakan dalam sistem mahkamah tempatan dengan memperkenalkan dua sistem mahkamah,
iaitu mahkamah yang selari, dua sistem mahkamah yang selari, iaitu mahkamah syariah dan mahkamah sivil. Selanjutnya, apabila negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, kedudukan Islam dikekalkan. Begitu juga dengan sistem undang-undang dan juga sistem mahkamah juga dikekalkan seperti masa pentadbiran British sehingga kini. Maksudnya kat sini, dualisme itu telah wujud pada selepas Ordinan Mahkamah 1948. Hasil daripada itu dikekalkan dualisme undang-undang itu sehingga kini, cuma ditokok tambah saja. Oleh itu, di dalam kajian ini ataupun dalam hasil kerja kami ini, kami akan menerangkan apakah itu mahkamah syariah dan sivil. Yang kedua, fungsi kedua-dua mahkamah, kebaikan dan keburukan kedua-dua mahkamah. Seterusnya, saya serahkan topik seterusnya kepada rakan-rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Azrul bin Sobri, nombor matrik I182032117. Seterusnya kita akan pergi ke pengenalan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ialah satu institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil dan jenayah agama mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan. Dalam bahasa mudahnya, Mahkamah Syariah ni ialah satu institusi mahkamah yang berlandaskan syariat-syariat Islam, dan kesalahan-kesalahan ataupun hukuman yang dijatuhkan pun berlandaskan hukuman syariat Islam. Mahkamah Syariah ni ialah mahkamah yang menggunakan syariat undang-undang syariat Islam, yang di mana undang-undangnya bukanlah undang-undang yang dicipta ataupun direka oleh manusia, namun menggunakan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, undang-undang Mahkamah Syariah ni dia merupakan undang-undang yang sesuai bagi fitrah manusia, tak kira tempat, masa dan waktu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidaklah patut bagi lelaki yang mukmin dan juga perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada pula pilihan yang lain dari mereka. Selain itu, Mahkamah Syariah ni ialah mahkamah yang menepati fitrah manusia dalam ataupun meliputi semua konsep aspek seperti dalam bidang ibadah, muamalat, munakahat, wasiat, warisan, jenayah pemerintahan, perhubungan manusia dan lain-lain. Dalam mahkamah syariah, undang-undang syariah ni juga dia menjaga konsep 5 maqasid, iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Seterusnya dinamakan Mahkamah Qadi bagi menjalankan peruntukan undang-undang pentadbiran agama Islam bagi setiap negeri. Setiap negeri dia ditubuhkan satu jabatan agama Islam untuk mentadbir perkara-perkara berkaitan undang-undang di bawah pemerintahan pentadbiran agama Islam itu sendiri. Mahkamah Syariah ni dia adalah satu badan yang penting yang di bawah pentadbiran jabatan agama Islam di setiap negeri. Mahkamah Syariah ni juga dia ditubuhkan di setiap daerah bagi kebanyakan negeri untuk memudahkan urusan dalam Mahkamah Syariah tu berlangsunglah. Kebersihannya di Malaysia, khususnya kita ambil sebagai contoh di Negara Sembilan, setiap mahkamah rendah syariah dia ditetapkan di negeri-negeri utama seperti contohnya di Seremban, Port Dickson, Jelebu, Jemput dan sebagainya. Bagi mahkamah syariah tinggi ini pula, kebersihannya dia ditubuhkan di ibu negeri atau badan-badan besar saja. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asabi Adnan, I19103818. Slide seterusnya mengenai fungsi Mahkamah Syariah. Dalam fungsi Mahkamah Syariah ni kan, dia menerima dan mendengar serta memutuskan kes-kes yang dibawa ke Mahkamah Syariah mengikut hukum dan syarak, dan peruntukan undang-undang. Antara kes tersebut adalah antaranya macam seperti ghalwat, hamil luar nikah, lepas tu subahat, lepas tu
macam isu penceraian, lepas tu pembagian harta pusaka, macam itulah. Seterusnya dia memutuskan dan menguatkuasa serta melaksanakan perintah berasaskan hukum syarak dan undang-undang yang bertulis. Depa yang dan mahkamah ni yang berhak menguatkuasa dan melaksanakan perintah hukum-hukum syarak. Lepas tu seterusnya dia menerima dan mendengar serta memutuskan kes rayuan secara teratur dan berkesan. Depa yang berhak saja memutuskan kes rayuan tersebut lah dengan teratur dan berkesan. Seterusnya menerima dan memutuskan pemahaman pembahagian faraid tentang harta pusaka. Apabila berlaku suatu kematian dalam sebuah keluarga, si mati tersebut kan, waris-waris tersebut berhak mendapat pembahagian harta faraid itu. Lalu mahkamah yang berhak menentukan siapa yang berhak mendapat harta-harta tersebut. Lepas tu kan, setelah itu juga membangunkan sumber manusia secara mencukupi dan terlatih. Seterusnya menjalankan pentadbiran agama Islam berasaskan Al-Quran dan Sunnah bagi menjamin kesejahteraan orang Islam. Last sekali menyelesaikan pertikaian secara majlis sulih berasaskan persetujuan tanpa sebarang paksaan melalui kaedah perundingan dan timbangan. Okey, yang tu je. Slide seterusnya kan, dalam mahkamah syariah ni kan, seterusnya dalam mahkamah syariah ni dia membicarakan kes sivil. Kes sivil, antara kes sivil tu dia berkaitan dengan hubungan antara suami isteri melalui kes mahkamah. Macam permasalahan rumah tangga, perceraian, isu perceraian, tutup fasah, tuntutan hak perceraian. Selain itu juga nafkah tanggungan kesah tarafan atau jagaan iaitu hazanah terhadap anak-anak apabila berlaku satu perceraian. Maka hak mahkamah yang berhak menentukan hak penjagaan dibawa kepada siapa. Lepas tu pembagian wasiat, pembagian wasiat dan tidak berwasiat bagi waris si mati tersebut. Waris si mati lah. Lepas tu seterusnya pembahagian tuntutan harta pencerian. Lepas tu dalam mahkamah syariah dia juga membicarakan tentang kes jenayah. Antara kes jenayah tersebut dia pun mengamalkan ajaran sesat, sebagai contohnya ajaran Ayah Pin dan pengikutnya, kerana ajaran tersebut dia pun telah terpesong dengan ajaran-ajaran yang benar. Lepas tu selanjutnya dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, sebab dalam bulan Ramadan ni semua Islam diwajibkan berpuasa kecuali orang-orang yang uzur. Lepas tu berkhalwat ni lelaki dan perempuan mereka berdoa di tempat gelap, mereka melakukan sumbang, melakukan perkara-perkara yang dilarang. Itu je. Dalam mahkamah tinggi, seterusnya dalam mahkamah tinggi syariah, mahkamah tinggi syariah ni dia mengeluarkan sijil faraid bagi memudahkan dan melancarkan urusan pembahagian harta pusaka bagi si mati. Mahkamah tersebutlah mereka yang berhak mengeluarkan, sebab apa? Agar keadilan dilaksanakan kepada pihak waris si mati yang berhak ke atas harta tersebut. Seterusnya menentukan kesah tarafan seorang anak. Mahkamah syariah mempunyai kuasa menentukan kesah tarafan bagi seorang anak tersebut apabila hal ini kerana apabila macam berlaku suatu perkara yang yang bangkit dengan proses pembahagian harta pusaka tu, maka mahkamah ni dia boleh menentukan kesah tarafan anak tersebut, sama ada anak tersebut berhak mendapat harta tersebut atau tak. Lepas tu memutuskan pertikaian berkaitan dengan harta sepencarian, wasiat, hibah, nazar dan lain-lain. Hal ini kerana mahkamah syariah mempunyai kuasa sama ada sah ataupun tidak sah suatu wasiat, hibah dan wakaf tersebut dibuat oleh orang Islam menurut hukum syarak jika bangkit semasa tuntutan. Lepas tu yang terakhir mengesahkan suatu akad perkahwinan sama ada sah ataupun tidak sah sebelum dilaksanakan pembahagian faraid. Hal ini kerana mahkamah tersebut boleh memutuskan perkahwinan tu sama ada perkahwinan yang melibatkan orang Islam itu suatu perkahwinan yang sah ataupun tidak sah apabila berlakunya si mati tu untuk mendapatkan harta tersebut lah. Itu je.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Kamaluddin. Nombor matrik I1730369 akan sambung bertangan dalam Mahkamah Sivil. Dalam bahagian Mahkamah Sivil. Okey, kita akan masuk. Mahkamah Sivil ni juga dikenali sebagai Mahkamah Persekutuan. Mahkamah ini terdapat dua pecahan bahagian besar, iaitu Mahkamah Atasan dan juga Mahkamah Rendah. Okey, kita akan masuk dalam Mahkamah Atasan. Okey, Mahkamah Atasan ni dia juga dikenali sebagai Mahkamah Agung. Okey. Mahkamah Atasan ni dia terbentuk daripada tiga bahagian gabungan yang besar, iaitu yang pertama Mahkamah Persekutuan, yang kedua Mahkamah Rayuan, dan yang ketiga Mahkamah Tinggi. Okey, kita akan masuk satu persatu. Mahkamah Persekutuan ni merupakan mahkamah tertinggi negara. Dia mempunyai kuasa untuk menyelesaikan kes-kes yang melibatkan kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Okey, selain itu Mahkamah Persekutuan ni juga dia tugas dia mengesahkan sebarang pengembalan undang-undang di peringkat parlimen maupun di peringkat Dewan Negeri. Okey, seterusnya Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan ni dia duduk di antara Mahkamah Persekutuan dan juga Mahkamah Tinggi. Dan dia berperanan, fungsi dia adalah mengendalikan kes-kes rayuan bagi mana-mana kes yang melibatkan keputusan Mahkamah Negeri. Tapi Mahkamah Rayuan ni dia bidang kuasa dia agak terhad lah. Dia tidak mengendalikan sebarang pembicaraan yang melibatkan sabitan kesalahan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi ni dia mengendalikan kes-kes yang melibatkan kumpulan sivil yang bersifat jenayah. Okey, contohnya ia mengendalikan kes-kes yang melibatkan orang ramai. Contohnya kes penceraian, kes wasiat, pembatalan kontrak, tuntutan penjagaan anak-anak dan pengisytiharan muflis. Okey. Okey, setakat itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Akram bin Zainal Osman. Nombor matrik I1730246. Okey, saya akan menerangkan tentang Mahkamah Sivil. Okey, Mahkamah Sivil ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Saya akan menerangkan tentang Mahkamah Rendah. Okey, Mahkamah Rendah terdiri daripada dua kategori, iaitu Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Magistrat. Okey, di bawah Akta Mahkamah ini pada tahun 1948 dan Kanun Acara Jenayah, Mahkamah Seksyen dan Magistrat mempunyai bidang kuasa untuk mendengar segala kes-kes sivil dan jenayah yang tertentu. Okey, kita pergi kepada Mahkamah Seksyen. Mahkamah Seksyen merupakan mahkamah tertinggi dalam sistem sivil rendah dan ia bertanggungjawab untuk membicarakan apa sahaja kes kesalahan dan kes jenayah, namun tidak boleh menjatuhkan hukuman mati. Okey, maksud di sini adalah Mahkamah Magistrat dia boleh membicarakan kesalahan ataupun kes jenayah, segala kes, tetapi mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman mati kepada pesalah. Okey, Mahkamah Seksyen mempunyai kuasa menjalankan siasatan permulaan bagi kes-kes yang boleh dibicarakan oleh Mahkamah Tinggi. Pergi kepada bidang kuasa Mahkamah Seksyen. Okey, yang pertama, mengeluarkan saman, waran dan perintah mahkamah. Okey, yang kedua, memeriksa kes-kes sivil. Okey, apa itu kes sivil? Okey, kes sivil ni boleh dikelaskan ataupun boleh dikategorikan sebagai kes-kes tuntutan ganti rugi, pampasan, dan dia boleh juga pertikaian hak, seperti hak harta, siapa yang boleh ambil harta, ataupun hak menjaga anak. Okey, itu adalah kes-kes sivil. Okay, yang ketiga adalah mengendalikan semua kes jenayah kecuali yang melibatkan hukuman mati. Okay, yang keempat, mengendalikan kes sivil yang tuntutannya tidak melebihi 250,000. Okay.
kes rayuan ke mahkamah seksyen. Maksudnya sini adalah kalau kita nak bawa kes tersebut kepada mahkamah tinggi, kita boleh buat rayuan. Iaitu kalau dalam bahagian kes jenayah, kita boleh membuat notis rayuan dalam masa 10 hari daripada tarikh keputusan mahkamah seksyen. Pergi kepada mahkamah sivil magistrat. Mahkamah yang paling rendah di dalam sistem sivil rendah merupakan mahkamah yang bertindak menangani isu-isu utama, dan mahkamah magistrat diletakkan di setiap daerah negeri di Malaysia. Okey, mahkamah magistrat ni dia mempunyai 2 cabang, iaitu kelas pertama dan kelas kedua. Okey, kelas pertama mempunyai bidang kuasa lebih besar dan mengenakan hukuman denda dan penjara melebihi kelas kedua. Okey, maksudnya sini adalah kelas pertama ni lebih hebat ataupun lebih besar lagi kuasa dia kepada kelas kedua. Kepada bidang kuasa magistrat. Magistrat mempunyai kuasa untuk membicarakan kes jenayah. Tempoh pemenjaraan adalah tidak melebihi 10 tahun penjara. Hukuman denda termasuklah kesalahan trafik ataupun kes rompakan ataupun kes pecah rumah pada waktu malam. Okey, sebatan rotan sehingga 12 kali. Okey, ini adalah kes rogol. Perkara yang dipertikaikan atau nilai yang barang tidak melebihi 25,000. Okey, ini adalah kes sivil. Mahkamah magistrat juga boleh mendengar kes rayuan daripada mahkamah penghulu. Okey, ini adalah serba sedikit tentang mahkamah sivil rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zarih Zamri, nombor TRI 17302-502. Hari ini, insyaAllah hari ini saya akan membentangkan kedudukan mahkamah syariah dan mahkamah sivil. Kedudukan mahkamah syariah boleh dikatakan beransur kukuh selepas zaman kemerdekaan dengan tertubuhnya mahkamah syariah di setiap negeri. Walau bagaimanapun ia masih belum pulih sepenuhnya dari zaman penjajahan British kerana keterbatasannya dari segi kuasa, kekurangan tenaga, ketiadaan tata cara dan pelaksanaan perintah. Ketika ini, mahkamah syariah tidak mempunyai peruntukan undang-undang dan tata cara yang menyebabkan pihak mahkamah syariah terpaksa merujuk kepada undang-undang dan keterangan dan tata cara yang diguna pakai dalam mahkamah sivil. Sekiranya terdapat pertelagahan atau ketidakpuasan hati terdapat keputusan yang dibuat oleh mahkamah syariah, pihak yang terlibat boleh membuat rayuan di mahkamah sivil. Kerendahan taraf mahkamah syariah dapat dilihat apabila mahkamah sivil tidak boleh memutuskan dengan satu ketetapan yang baru tanpa mengira keputusan yang telah diputuskan oleh mahkamah syariah sebelumnya. Ini terdapat dalam kes Maryam lawan Muhammad Arif pada tahun 1971 yang mana mahkamah syariah telah mengesahkan penceraian mereka dan telah memutuskan hak penjagaan dan lawatan kepada anak-anak. Namun kemudian mereka tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan mereka membawa kes tersebut ke mahkamah sivil. Mahkamah sivil telah memutuskan bahawa adalah ketidakpuasan hati menjadi masalah untuknya mendengar kes tersebut kerana ia berpendapat sekiranya terdapat
percanggahan bidang kuasa antara mahkamah sivil dengan mahkamah syariah, maka bidang kuasa sivil tersebut harus mengatasi bidang kuasa mahkamah syariah. Ini dapat dilihat di dalam enakmen pentadbiran syariah negeri Selangor pada tahun 1952. Begitu juga dengan bidang kuasa membicara kes mahkamah qadi atau mahkamah qadi besar hanya boleh membicara kes yang nilai perkaranya tidak melebihi RM3,000. Keputusan yang dibuat oleh kedua-dua mahkamah sivil seperti mana yang diperuntukkan dalam enakmen pentadbiran hukum syarak Selangor 1952. Tiada satu pun yang ada di dalam undang-undang ini boleh mengenai kuasa mahkamah. Mahkamah mal hendaklah dipakai jika ada berlawanan oleh sebab berbangkit daripada keputusan mahkamah qadi besar dan mahkamah qadi atau keputusan mahkamah mal menjatuhkan hukuman kuasa dalam kuasanya. Keputusan kepincangan ini telah disedari oleh kerajaan dan satu usaha menambah baikkan mahkamah syariah telah dilakukan pada tahun 1988 yang menetapkan bahawa mahkamah sivil tidak harus menggunakan bidang kuasanya dalam perkara yang mana mahkamah syariah mempunyai kuasa terhadap Muhammad Arifin. Selain itu, terdapat usaha untuk memulihkan kedudukan mahkamah syariah yang mana ianya bermula pada tahun 1980-an. Kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa yang bertindak untuk mengkaji kedudukan mahkamah syariah dan membuat cadangan untuk mengatasinya. Hasil daripada penubuhan jawatan kuasa tersebut, maka berlakulah penambahbaikan struktur pentadbiran mahkamah syariah, penambahan tenaga kerja dan sebagainya. Kedudukan mahkamah syariah menurut perlembagaan persekutuan telah menetapkan bahawa kuasa agama Islam adalah berada di bawah bidang kuasa sultan atau negeri. Sehubungan itulah mahkamah syariah tidak boleh diletakkan di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Berdasarkan situasi ini, sebenarnya adalah jelas kedudukan mahkamah syariah adalah sama taraf dengan mahkamah sivil. Dengan itu, kedudukan mahkamah syariah dalam tempoh 41 tahun selepas kemerdekaan bertambah baik dengan adanya pindaan terhadap perkara 121/1988 yang mana menetapkan bahawa mahkamah sivil tidak boleh mencampuri urusan penghakiman mahkamah syariah kerana kedudukannya bukanlah sebagai dikatakan sebuah mahkamah rendah dalam sistem perundangan negara, tetapi ianya sebuah mahkamah yang sama taraf dengan mahkamah sivil. Ini seperti mana yang dijelaskan oleh Hakim Mahkamah Agung
iaitu Harun Hashim dalam kes Muhammad Habibullah lawan Faridah 1992. Apa yang dilakukan oleh perkara 121-1A adalah memberi bidang kuasa eksklusif kepada Mahkamah Syariah dalam mentadbirkan undang-undang Islam berkaitan. Dalam erti kata lainnya, perkara 121-1A merupakan peruntukan yang menghalang pertembungan bidang kuasa antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Begitu juga beliau menegaskan adalah jelas maksud Parlimen melalui perkara 121-1A adalah bagi menarik balik bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil terhadap apa jua perkara yang tertakluk di bawah bidang kuasa syariah. Okey, kelemahan syariah dan cara penyelesaiannya. Yang pertama, Mahkamah Syariah Mahkamah Syariah hanya boleh membicarakan kesalahan yang melibatkan orang-orang Islam sahaja. Meskipun negeri mempunyai bidang kuasa membuat perundangan mengenai hukum syarak, akan tetapi ianya harus ianya hanya setakat yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan Akta yang telah dibataskan bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam perkara jenayah syariah. Sehubungan itu, undang-undang dan yang diperbuat hanya boleh dilaksanakan ke atas orang Islam sahaja. Ini kerana kuasa undang-undang jenayah ini telah diperuntukkan dalam jadual ke-9 Senarai Perundangan Senarai 2 Senarai Negeri yang memperuntukkan, mengadakan dan menghukum kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut agama Islam terhadap rukun-rukun Islam, kecuali mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Ini merupakan satu kelemahan yang terdapat dalam Mahkamah Syariah, terutamanya dalam kes yang melibatkan penentuan agama bagi seseorang yang telah mati. Keadaan ini telah berlaku dalam kes Dalik Kau lawan dengan pegawai polis daerah Bukit Mertajam, yang mana orang yang agamanya hendaklah ditentukan telah mati. Permasalahan yang timbul ialah permohonan dalam kes ini, iaitu ibunya bukan beragama Islam, sedangkan persoalan murtad berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Dia tidak boleh memfailkan permohonan di Mahkamah Syariah kerana dia bukan beragama Islam. Sehubungan itu, Pengguam Bela dan Penasihat Undang-Undang Negeri telah menerima fakta bahawa Mahkamah Sivil mempunyai bidang kuasa untuk mendengar. Walau bagaimanapun, dalam proses ini masalah bidang kuasa tidak dibincangkan langsung. Sehubungan itu, bagi
mengatasi masalah ini, Mahkamah Sivil telah membuat keputusan fakta yang mengemukakan soalan kepada jawatan kuasa fatwa dengan jawatan kuasa fatwa negeri berkenaan untuk dijawab. Selepas mendapat jawapan, Mahkamah Sivil pakai keputusan tersebut untuk membuat keputusan. Yang kedua, bidang kuasa yang sangat terhad. Walau bagaimanapun, negeri-negeri diberi kuasa untuk menubuhkan mahkamah syariah dan mengadakan undang-undang yang boleh menghukum mana-mana orang melakukan kesalahan sebagaimana yang diperuntukkan. Namun kuasa yang dibenarkan ini adalah amat terhad kerana dibatasi dengan perlembagaan dan akta-akta tertentu. Oleh itu, Mahkamah Syariah hanya diberi kuasa untuk menjatuhkan hukuman dengan yang tidak melebihi 5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau sebatan tidak melebihi 6 kali atau kombinasi daripada mana-mana hukum tersebut. Akibat daripada keterbatasan bidang kuasa Mahkamah Syariah ini, beberapa kes jenayah yang sepatutnya melibatkan undang-undang hudud dan kisah seperti zina, minum arak dan sebagainya, Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa untuk menjatuhkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, ketidakseragaman undang-undang antara negeri. Salah satu masalah yang sedia dihadapi oleh Mahkamah Syariah sekarang ini seperti perkataan oleh Datuk Ghazali bin Haji Abdul Rahman, Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Ia ketiadaan penyeragaman undang-undang. Sebagaimana yang sedia maklumi bahawa undang-undang yang diguna pakai adalah berbeza-beza. Yang tidak dimaklumi bahawa undang-undang yang telah diguna pakai adalah berbeza-beza antara negeri dengan negeri, kerana setiap negeri mempunyai bidang kuasa yang tersendiri. Perbezaan ini amat menyebabkan banyak masalah yang berlaku seperti pengeluaran pemerintah yang pelbagai dari beberapa negeri, sedangkan ia datang dari pihak-pihak yang sama. Penguatkuasaan pemerintah saman dan waran tangkap juga tidak dapat dilaksanakan apabila timbulnya permasalahan dari segi ketidakseragaman undang-undang tersebut, terutamanya yang melibatkan pemerintahan bersaling. Selain itu, permasalahan ini timbul akibat daripada setiap negeri mempunyai badan pembuat undang-undangnya sendiri, iaitu Dewan Undangan Negeri masing-masing. Walau bagaimanapun, permasalahan ini sedikit sebanyak telah mendapatkan diselesaikan apabila Majlis Hal Ehwal Agama Kebangsaan
agama Islam yang diurustiakan oleh JAKIM telah menyediakan 5 undang-undang yang seragam yang telah diluluskan oleh Majlis Raja-Raja pada 22 Mac 2001. Undang-undang ini ialah Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam, Undang-Undang Acara Jenayah, Undang-Undang Tata Cara Mal Mahkamah Syariah, Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Keluarga Islam. Kita pergi yang keempat, kelewatan pelantikan hakim-hakim Mahkamah Syari'i. Okey, sebagai contoh pelantikan hakim Mahkamah Rendah Syariah sering mengalami masalah kelewatan pelantikan, terutama sekalinya apabila berlakunya pertukaran hakim atau pelantikan hakim yang baru. Kelewatan ini tidak menyebabkan kes tertangguh pendengarannya. Ia seringkali menimbulkan rungutan dan kritikan masyarakat. Permasalahan ini timbul kerana pelantikan hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi dilantik dan ditauliahkan oleh Sultan Raja yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Ketua Hakim Syari'i. Oleh itu, bagi menyelesaikan kemeluk ini, berterusan adalah sesuai sekiranya satu peruntukan diwujudkan di dalam enakmen pentadbiran agama Islam Mahkamah Syariah bagi membolehkan raja ataupun sultan memberikan kuasa dikatakan kuasa ikhtilaf kepada ketua hakim syari'i bagi pihak raja sultan memberi tauliah kepada hakim-hakim Mahkamah Rendah Syariah. Okey, kita pergi yang kelima, terlalu banyak kes yang tertangguh dan tertunggak. Satu lagi isu yang sering kedengaran di dalam kerata akhbar ialah banyak kes di mahkamah syariah yang lambat diselesaikan atau memakan masa yang lama untuk diselesaikan. Mengapa perkara ini terjadi? Telah dijelaskan oleh Datuk Arya Diraja Datuk Haji Daud bin Muhammad, iaitu Ketua Hakim Syari'i Negeri Kelantan Darul Naim, bahawa permasalahan ini bukanlah berpunca daripada mahkamah syariah, akan tetapi berpunca daripada pihak-pihak terlibat atau peguam masing-masing. Ini kerana apabila kedua-dua pihak tidak dapat memberikan persetujuan, sudah tentu kesnya akan tertangguh. Dengan itu, mahkamah syariah telah melaksanakan kaedah bagi menyelesaikan permasalahan ini. Satu berita baik bagi permasalahan ini ialah apabila peruntukan telah dimasukkan ke dalam enakmen tata cara mal mahkamah syariah seperti negeri Kelantan pada tahun 2002 dan negeri Selangor pada tahun 2001. Okey, seterusnya kita pergi kepada tidak dapat memutuskan isu yang berkaitan dengan keuangan Islam. Okey. Dalam perkara bank, perbankan, insyuran dan sebagainya, Mahkamah Sivil telah Mahkamah Sivil dalam amalannya akan mentadbirkan undang-undang
menggunakan prinsip undang-undang English menggunakan prinsip undang-undang Inggeris dan tidak terkecuali dalam menyelesaikan kes-kes dari perbankan Islam dan takaful. Ini kerana pada masa lalu Mahkamah Sivil bebas dan tidak terikat dengan prinsip-prinsip syariah. Kerana dokumen yang diperbuat mengambil kira kedudukan undang-undang yang sedia ada seperti kontrak ACT 1950. Oleh sebab itu, Mahkamah Sivil mempunyai bidang kuasa dalam pelantikan yang timbul mengenai perbankan Islam dan tiada undang-undang muamalah bertulis mengenainya. Ini akan menimbulkan kerumitan kepada mahkamah dalam memberikan sesuatu keputusan yang tepat seperti mana yang dikehendaki oleh hukum syarak. Pergantungan kepada pandangan fiqh yang pelbagai akan menimbulkan ketidakpastian mazhab yang hendak dipakai. Masalah ini akan menjadi bertambah rumit apabila tiada hakim di Mahkamah Sivil yang mempunyai apabila tiada hakim di Mahkamah Sivil yang mampu menangani masalah tersebut. Sebab itu, bagi menyelesaikan kemelut yang timbul dalam permasalahan seperti itu, maka Akta Bank Negara 1958 telah dipinda dengan peruntukan bahawa persoalan hukum syarak yang berkaitan dengan kewangan Islam timbul di Mahkamah Sivil hendaklah dirujuk kepada Perlembagaan Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia. Ini juga memastikan keseragaman untuk membuat keputusan mengenai masalah yang serupa. Okey, sekian saja daripada saya. Seterusnya saya menjemput kawan saya untuk present seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Fathi bin Muhammad. Nombor metrik I173024424. Saya akan menyambung tentang bidang kuasa sivil Mahkamah Syariah. Iaitu enactment telah menentukan bahawa bidang kuasa sivil Mahkamah Syariah adalah seperti berikut. Yang pertama, pertunangan, nikah, cerai, membatalkan nikah atau perceraian atau perpecahan kehakiman. Yang kedua, memberi harta benda atau tututan terhadap harta yang berbangkit daripada perkara yang tersebut dalam pecahan yang di atas. Yang ketiga, nafkah orang di bawah tanggungan, anak yang sah, penjagaan kanak-kanak atau pemeliharaan kanak-kanak. Yang keempat, pemberian harta sepencarian, wakaf atau nazar. Perkara lain yang diberi kuasa takbir kepadanya oleh mana-mana undang-undang yang bertulis. Okey, dari segi praktikalnya, Mahkamah Syariah hanya membicarakan dan menguruskan kes-kes yang tertentu seperti perkahwinan, perceraian, nafkah anak dan isteri, warisan dan harta sepercarian. Okey, berhubung dengan undang-undang keluarga yang telah berlaku kemudian telah berlaku beberapa pengubalan dan pembaharuan yang menghuraikan dengan jelas kedudukan dalam aspek yang berkenaan. Berkaitan dengan warisan pula, Mahkamah hanyalah mengeluarkan ahkam faraid kepada orang yang berhak mengikut kenyataan dan keputusan yang dibuat oleh pemegang amanah
pegawai daerah ataupun peguam. Kemudian bidang jenayah mahkamah syariah. Elemen telah menyenaraikan pelbagai kesalahan yang diletakkan di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Secara umumnya, kesalahan tersebut boleh dibahagikan kepada 5 kategori. Yang pertama, kesalahan suami isteri seperti menganiayai isteri dan tidak taat kepada suami. Yang kedua, kesalahan berhubung dengan seks seperti persetubuhan haram, berkhalwat, sumbang mahram dan melacur. Kemudian yang ketiga, kesalahan berhubung dengan minuman keras seperti meminum, menjual dan membeli. Yang keempat, kesalahan dari aspek keimanan seperti tidak melaporkan dan mendaftar masuk atau keluar daripada agama Islam, dan kesalahan berhubung dengan pengambilan anak angkat. Kemudian yang kelima, pelbagai kesalahan lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazri bin Salim. Nombor metrik I191037717. Okey, sekarang saya akan membuat rumusan keseluruhan berkaitan tajuk kami, iaitu kewujudan dua sistem mahkamah di Malaysia. Okey, bagi pendapat saya, kewujudan dua sistem mahkamah di Malaysia ni adalah perlu disebabkan yang pertama, bidang kuasa yang berbeza, iaitu mahkamah syariah yang cuma memperincikan kepada kes-kes jenayah yang berkaitan hukum syarak, manakala mahkamah sivil yang membahaskan berkaitan jenayah sivil. Walaupun begitu, kalau kita tengok kuasa mahkamah syariah ni, bagi saya perlu diperkasakan lagi disebabkan kuasa yang sangat terhad dan sempit. Sebagai contoh, kalau kita tengok antara hukuman yang tak dapat dilaksanakan di Malaysia ni adalah hukuman hudud. Walaupun hukuman hudud tertakluk dalam hukum syarak, tapi hukum hudud tak dapat dilaksanakan di Malaysia. Walaupun kita tahu kesan daripada kesalahan di bawah hukum hudud adalah sangat besar. Contohnya, kalau kita tengok kepada minum arak. Kalau kita tengok sekarang ni, sistem di Malaysia meletakkan kesalahan minum arak tu di bawah mahkamah sivil. Macam dalam situasi tertentu je lah, macam memandu dalam keadaan mabuk. Okay, selain daripada kuasa mahkamah syariah yang sempit dan kecil, kelemahan yang kedua adalah pelaksanaan kuasa yang tidak seragam setiap negeri. Yang mana kita tahu kuasa mahkamah syariah adalah terletak di bawah kuasa pemimpin atau sultan di setiap negeri. Jadinya segala hukum dan pelaksanaan itu adalah berbeza mengikut negeri. Sekian saja pembentangan daripada kami. Terima kasih.